Assalamualaikum semua, saya Nur Anisa Atira binti Rizwan 2022750683 dari kumpulan 5. Hari ini saya akan membentangkan tajuk ketuhanan dalam agama Buddha. Ketuhanan adalah kepercayaan atau kebaktian kepada Tuhan. Dari segi agama Buddha, Sang Buddha Siddhartha Gautama menjelaskan bahawa ia berasaskan dari tradisi pemikiran dan kata praktik. Tersebarnya agama Buddha ke seluruh Timur Asia termasuk Korea, Jepun, China, Tenggara dalam masa 5 kurun selepas kewafatan Nabi Muhammad. Agama Buddha Mahayana yakin bahawa Tuhan Yang Maha Esa mempunyai sebutan yang berbeza-beza. Contohnya Sang Hyang Adi, Hyang Tathagata, Parama Buddha. Tetapi kebenarannya adalah sama dan satu sahaja. Bagi agama Buddha Mahayana berpegang dengan yakin kewujudan Trikaya yang terbahagi kepada Dharmakaya iaitu Zat Tunggal, Sambhogakaya iaitu welas asis dan Nirmanakaya iaitu percobaan ajaib. Pada awalnya difahami dalam bentuk abstrak tetapi pada akhirnya dijadikan dalam bentuk konkret yang bertujuan untuk pemujaan. Hinayana berpandangan bahawa yang disebut Buddha dalam kurungan Tuhan itu tiada banyak Tuhan. Tambahan lagi, Tuhan adalah mutlak, malah tidak boleh digambarkan dalam bentuk monumen sekalipun. Agama Buddha mempunyai 2 aliran iaitu aliran Hinaya dan juga aliran Mahayana. Namun demikian, aliran Mahayana telah membuat pembaharuan tentang kepercayaan yang berkaitan ketuhanan, ingin mencapai tujuan yang berbeza dengan ajaran asli iaitu ajaran Hinayana. Tuhan ialah hakikat tertinggi dan tujuan tertinggi. Dengan keyakinan ini haruslah sentiasa subur hidup dalam diri serta hati setiap penganut Buddha. Bagi Tuhan Yang Maha Esa, ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha lebih kepada sifat non-teistik kerana Buddha tidak menekankan bahawa wujudnya Tuhan iaitu Sang Pencipta mahupun bergantung harap kepada sesiapa sahaja. Malah penganut Buddha mempunyai hala tuju yang benar ke jalannya. Buddha Gautama sendiri jarang menyebut tentang Tuhan, bahkan ia lebih menekankan pentingnya perbuatan yang suci sewaktu menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, kepercayaan Buddha aliran Hinayana bertujuan untuk mencapai kejayaan sebagai Tuhan ataupun Buddha kerana ia adalah tujuan tertinggi dalam kepercayaan Buddha. Ia juga adalah salah satu ketuhanan yang sangat unik kerana Tuhan Yang Maha Esa bagi agama Buddha tidak memandang Tuhan sebagai sesuatu hal yang peribadi. Tambahan pula, penganut Buddha tidak berdoa kepada Tuhan atau Sang Pencipta dan sepenuhnya kehidupannya bergantung kepadanya. Kehidupan seharian mengikut agama Buddha ialah bermaksud sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha boleh dijumpai dalam pernyataan bahawa Tuhan tidak dilahirkan, maka akan ada kemungkinan untuk bebas daripada kelahiran, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Buddha menegaskan tentang wujudnya yang mutlak iaitu Tuhan Yang Maha Esa di mana ia bebas dari semua situasi yang bersyarat. Bahkan ia menegakkan yang mutlak itu ialah abstrak, tidak wujud dan absolut. Agama Buddha telah meletakkan Tuhan adalah taraf yang paling tinggi iaitu Maha Esa dan Maha Mutlak. Ini kerana tidak mempunyai sifat seperti manusia. Ketuhanan dalam agama Buddha tergolong dalam bidang lokutara yang boleh mengatasi dari aspek semua alam dan tidak mempunyai batas. Ciri-ciri Tuhan agama Buddha ialah contohnya Sang Hyang Adi,
Sang Hyang Adi Buddha adalah konsep ketuhanan yang digunakan di Indonesia oleh Buddhism. Buddhism iaitu penganut Buddha. Ia mengingatkan pada sila pertama Indonesia pada dasar negara iaitu Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ia salah satu daripada sebutan Tuhan Esa ialah Adi Buddha. Nama Sang Hyang Adi Buddha ialah istilah daripada sepakat oleh Majlis Budayana Indonesia dan Saga Agong Indonesia sebagai salah satu sebutan Tuhan Yang Maha Esa. Tambahan lagi, Sang Hyang Adi Buddha memenuhi 3 syarat yang menaungi praktis iaitu Hinayana, Tantrayana dan Mahayana. Selain itu, Sang Hyang Adi juga ialah mempunyai warisan yang luhur daripada peluhur seharusnya dipraktikkan oleh semua Buddhism. Ia terdapat dalam satu sejarah perkembangan Buddha yang mempunyai sebutan dengan nama Sang Hyang Adi Buddha yang berbunyi Sumpah Janji PNS telah menyatakan dalam ucapan Sumpah Janji 9 dalam agama Buddha. Ia berbunyi demi Allah digantikan dengan demi Sang Hyang Adi. Oleh itu, ia bebas daripada keseluruhan dan membimbing ke arah menuju ke jalan yang benar iaitu nirvana pada tahap yang tinggi. Ketuhanan dalam diri Adi Buddha dianggap sebagai personifikasi. Adi Buddha juga didefinisikan sebagai Manjusri iaitu Raja Kebijaksanaan sebagai ibu para Buddha. Sejak awal lagi, mempercayai bahawa perkembangan dan bukti kepercayaan terhadap Adi Buddha sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Bagi contoh fahaman Tuhan dalam agama Buddha. Umat Buddha seringkali dianggap sebagai agama dan penganut yang luas tetapi tiada mempunyai Tuhan. Konsep ketuhanan yang difahamkan di dalam agama Buddha yang menggunakan istilah Nibbana atau lebih dikenali sebagai Nirvana berasal daripada bahasa Sanskerta. Namun, istilah Nibbana ini sering dikatakan oleh Sang Buddha dalam pelbagai kesempatan kepada lapisan masyarakat tidak kira tua atau muda. Setiap penganut Buddha mempunyai tujuan akhir di mana mencapai pada satu tahap iaitu tahap Nirvana. Ajaran Sang Buddha mengenalkan tujuan hidup yang mempunyai 3 tujuan bagi penganut Buddha. Pada tujuan pertama ialah mendapat kebahagiaan semasa hidup di dunia. Seterusnya ialah mendapat kebahagiaan kedua di mana penganut Buddha akan terlahirnya semula di alam bahagia maupun alam syurga setelah meninggal dunia. Yang ketiga ialah di mana telah sampai kebahagiaan tertinggi iaitu kebahagiaan nirvana yang akan dicapai oleh semua penganut Buddha semasa hidup maupun yang telah meninggal dunia. Agama Buddha hendaklah berusaha dalam menghayati maksud yang benar-benar tentang ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha. Bagi penganut Buddha yang berkeyakinan bahawa individu terhadap agama adalah masalah peribadi yang seringkali dianggap ia bukan hadir dalam diri sendiri. Ia juga merupakan hak asasi bagi manusia bagi penganut Buddha yang tidak boleh seorang pun mencampuri hal-hal tersebut. Kesimpulannya, setiap agama mempunyai kepercayaan dan mempunyai pegangan masing-masing. Bagi agama Buddha ialah Buddha mempunyai sesebuah sifat yang harus dipupuk dalam diri dan dididik oleh seseorang penganut Buddha sehingga mencapai ke tahap nirvana semasa di dunia. Pada pandangan Buddha, setiap lapisan masyarakat berada di peringkat yang sama atau sama rata merangkumi pelbagai faktor sebagai seorang yang berharta maupun fakir. Tiada yang mempunyai pangkat tinggi atau rendah dalam agama Buddha. Itu sahaja dari saya, Nur Anis Atira binti Rizwan. Terima kasih.